Okey, nombor 3, laka dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Dia suruh laka graf, lepas tu dia suruh kita lorek. Jadi sekarang bila kita nak laka, bila kita nak buat garis lurus ni, kita kena tahu dia ni garis padu ataupun garis putus-putus. Kalau garis tu ada sama dengan, jadi ini ialah garis padu. Kalau garis macam ni, ini ialah putus. Okey, jadi Y lagi kecil dari negatif 2X tambah 6. Bila kita nak lukis garis lurus, kita kena buat persamaan sama dengan kosong dulu. Jadi sebelum tu kita tengok yang ni ialah garis putus-putus. Jadi Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Bila kita nak tanda, kita kena ada dua titik. Jadi kita guna X kosong. Bila X kosong, Y sama dengan negatif 2 kosong tambah 6 sama dengan 6. Jadi titik pertama ialah 0, 6. Okey. Lepas tu, bila Y kosong, sini, nampak ni kita punya persamaan tadi. 0 sama dengan negatif 2X tambah 6. 2X sama dengan 6. X sama dengan 3. Jadi kita punya 3, 0. Kita dah ada dua titik, kita boleh plot. Okey. Lepas tu ni yang first. Lepas tu X lagi besar dari 0, Y lagi besar dari 0. Okey, tak apa. Jadi kita boleh plot dulu. 06 dengan 30. 06. Jadi Y kita ni 3. Y kita ni 6 paling tinggi. X kita ni 0 sampai 3. Ni 0 sampai 6. Jadi dia semua kawasan positif je lah. Okey, so saya punya 7 je. Jadi 6 ni kena kat sini baru muat. So make sure mark graf lah. Jadi sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada paksi Y ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi titik kita ni tadi 06, 30. Jadi 06 ni kita nak tanda je kan. Kalau kita nak buat skala kurang 22 pun boleh. Jadi garis putus-putus. Jadi ni sambungkan tapi kita putus-putus. Make sure garis lurus lah, guna pembaris Saya punya ni memang okey. Jadi garis lurus sini putus-putus. Okey, ni garis ni Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Kita tengok dia kurang. Bila kurang, maksudnya yang menghala ke bawah. Yang menghala ke bawah ialah kawasan ni. Ni semua kawasan yang menghala ke bawah. Okey, lepas tu ni yang pertama. Okey, dah. Sekarang X lagi besar dari 0, Y lagi besar dari 0. Jadi X lagi besar dari 0, ini ialah garis X lagi besar dari 0. Jadi X dia mesti positif. Jadi kawasan belakang ni kita dah tak kira. Jadi yang bertindan yang ni. X dia mesti positif. Ni nampak tak? Ni sebenarnya macam ni. Okey, ni pun sebenarnya kira kawasan positif. Okey. Last sekali Y lagi besar dari 0. Jadi Y lagi besar dari 0 ialah garis pada paksi X ni. Jadi dia mesti kawasan atas dari 0 dan bertindan dengan sebelum ni. Jadi dia kat sini. Nampak? Okey. Jadi ni ialah dia punya laka dan lorek. B. Y lagi besar dari negatif setengah X tambah 2. Okay, sekarang sama juga. Bila kita nak plot, kita kena ada dua titik lah. Jadi kita tengok dia lagi besar sama dengan, ini ialah garis padu. Jadi kita ambil dua titik. Bila X sama dengan 0, Y sama dengan, okay, bila kita nak cari titik, kita guna persamaan. Negatif setengah X tambah 2. Kita ganti yang dekat sini. Y sama dengan negatif setengah 0 tambah 2 sama dengan 2. Jadi titik pertama 0, 2. Bila X sama dengan, okay, kita guna Y sama dengan 0. Bila Y sama dengan 0, 0 sama dengan negatif setengah X tambah 2. Setengah X sama dengan 2. X sama dengan 4. Jadi ini titik kedua, 4, 0. Okay, ni yang ni yang pertama. Okay, jadi kita buat, okay,
02 dengan 40. Jadi kita buat tengah-tengah lah, senang. Okey. Jadi senang buat dua-dua lah. Okey, jadi kalau ni 2 kan, ni 02, jadi sini 2 4 6 2 4 6. Okey, sekarang 02 40. Jadi warna lain. 02 dekat sini, 40 dekat sini. Jadi ini garis padu, jadi kita boleh buat garis lurus je. Okey, ni yang pertama. Okey, jadi dia lagi besar. Bila lagi besar, kawasan dia menghala ke atas. Yang menghala ke atas ialah, nampak atas garis ni. Kita boleh nampak dia menghala ke bawah ke dia menghala ke atas. Okey, baru yang first. Yang ni y sama dengan negatif setengah x tambah 2. Okey, lepas tu kita tengok ada lagi satu. Ni yang kedua, y lagi kecil daripada x tambah 2. Jadi sama juga, kita masih dekat B yang kedua ni. Jadi dia senang juga kalau kita boleh guna mana-mana titik. Okey, ini kita ganti. Kalau 0, kita boleh nampak still dalam ni. Ataupun kita boleh ambil mana-mana x dalam ni supaya kita boleh plot. Maksudnya ni kan, x0, bila x0, okey, kan kita nak tanda kena buat persamaan. Y sama dengan x tambah 2. Ni untuk ganti, dapat titik. X0, y sama dengan 2, betul? Kita dapat 0, 2. Bila y sama dengan 0, x sama dengan y sama 0. Okey, ganti dulu. 0 sama dengan x tambah 2, x sama dengan negatif 2. Sini negatif 2, 0. Nampak tak, kita ada 2 titik. Ataupun kita boleh ambil titik dekat sini je. Contohlah, kalau x sama dengan 2, kita ambil. Kalau ganti kat sini, kalau x sama dengan 2, okey, jadi y sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi kita boleh pilih mana-mana titik asalkan kita boleh plot. Jadi contoh, daripada sini saya nak ambil titik ni dengan titik ni. Ni dengan ni boleh. Kan? Asalkan 2 titik. Okey. Jadi sekarang 02 dekat mana? 02 dekat sini juga, titik yang sama tadi. 2, 4. Jadi 2, 4 dekat sini. Jadi titik ni dengan titik ni kita buat garis lurus. Jadi garis lurus dia. Okey, sebelum tu tengok dia garis padu ke tak? Garis padu. Nasib baik tak perasan. Ni garis padu. Jadi garis lurus je. Okey. Lepas tu kita tengok dia lagi kecil yang menghala ke bawah. Kalau kita dah buat garis ni, kita boleh nampak dia menghala ke atas ke bawah. Dia menghala ke atas. Ni menghala ke bawah. Okay. Jadi sebenarnya tak payah buat habis. Kita buat yang sampai bertindan dengan sebelumnya. Iaitu kita boleh nampak sampai line ni je. Ni tak payah. Okay, bawah ni tak payah. Lepas tu x lagi kecil daripada 4. Jadi x4 ni nampak tak? Yang ni ialah garis putus. Nampak tak? Bila garis putus-putus dekat sini, x sama dengan 4. Bila lagi kecil, kita tahulah belah kiri lagi kecil. Jadi yang bertindan 3 ialah dekat sini. Nampak? Kita boleh nampak ni bertindan 3. Okey. C, kita tengok. Sekarang ni kita ada y lagi kecil dari negatif x tambah 8. Y lagi besar dari negatif 2x tambah 8. X lagi kecil dari 4. Ini kita boleh lukis terus. Tengok, ni lagi kecil dan atau sama dengan. Jadi kita tahu ni garis padu. Ni pun garis padu. Yang ni garis putus. Okey, lepas tu sekarang kita nak buat garis lurus, kena ada 2 titik. Jadi sekarang kita ambil yang ni dulu. Kita buat persamaan. Y sama dengan negatif x tambah 8. Bila kita buat kosong, x sama dengan kosong, y sama dengan negatif kosong tambah 8 sama dengan 8. Titik pertama, 0, 8. Yang bawah ni, bila y sama dengan kosong,
X sama dengan, ganti kosong sama dengan negatif X tambah 8. X sama dengan 8. Jadi sini akan jadi 8, kosong. Okey. Yang ni. Okey, so kita boleh plot sekarang 08 dengan 8, kosong. Jadi sebut tengah lah. Jadi buat sini pun tak apa. Tengah-tengah kan. Jadi 2, 4, 6, 8. Nak buat 4, 8 pun boleh. Saat ni just tukis je kan, bukannya suruh guna kertas graf. So 2, 4, 6, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Oh, ni sampai 8. Okey. So 08 dengan 80. 08 dekat sini, 80 dekat sini. Jadi kita tengok dia ni garis padu. Jadi garis, straight line. Tapi korang ingatlah straight line. Okey, garis padu, lepas tu Y lagi kecil. Kita akan tengok Y ni positif, betul? So lagi kecil. Bila lagi kecil, kawasan yang menghala ke bawah ialah yang ni. Nampak? Ni kawasan yang menghala ke bawah. Okey, di mana ini ialah garis ni Y sama dengan negatif X tambah 8. Okey, lepas tu yang ni pula Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Sama juga, kita nak ganti kosong-kosong boleh. Asalkan muat graf. Kalau tak muat graf, ganti nombor lain. Jadi X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong tambah 8 kan. Sama dengan 8. Ini kosong, 8. Bila Y sama dengan kosong, kosong sama dengan negatif 2X tambah 8. 2X sama dengan 8. X sama dengan 4. Jadi sini ialah 4, kosong. Jadi kita boleh plot sebab dah ada 2 titik. Okey, 08. Jadi 08 kat mana? 08 kat sini. 40, 4X, 0Y, 40 dekat sini. Jadi ni pun garis padu. Jadi kita boleh buat garis lurus je. Baris, make sure straight line. Okey, jadi kita dah ada. Okey, yang ni kan kita dah ada garis. Kita tengok Y lagi besar. Bila lagi besar? Maksudnya yang menghala ke atas. Kawasan yang menghala ke atas dan bertindan dengan sebelum ni. Sebab kita nak memuaskan, maksudnya mesti 3-3. Jadi yang sebelum ni bawah garis ni. Ni kawasan yang lagi atas. Yang bertindan ialah kawasan ni. Nampak ni yang sekat ni. Okey, so kita dah settle yang ni. Last sekali kita ada X sama X lagi kecil daripada 4. Lepas tu kita tahu dia garis putus-putus. X sama dengan 4 dekat sini. Okey, bila dia kata lagi kecil, dah tahulah lagi kecil daripada 4 maksudnya belah kiri. Jadi belah kiri dan bertindan dengan yang tadi tu, sinilah nampak kita dapat. Ni ialah kawasan dia sebelum ni. Okey. Ni C. Jadi Y tolak X lagi kecil daripada 6. Y lagi besar dari X. Y lagi kecil dari negatif X tambah 6. Y lagi besar dari 0. Nampak tak? Ada 4. Okey. Jadi nampak ni dulu. Okey, sekarang kita tengok yang mana garis padu, mana garis putus-putus. Kalau tengok ni, semua ni garis padu. Nampak? Sebab dia ada atau sama dengan ni garis padu. Padu dengan padu. Semua garis padu. Okey, nak buat persamaan, kita kena samakan dengan kosong. Jadi X kosong, Y sama dengan, ni 6 dah sekati aku je. Okey, 6. Jadi sini X kosong, Y sama dengan 6. Betul? Bila ni kosong, ni dapat 6. Bila Y sama dengan kosong, negatif X sama dengan 6. X sama dengan negatif 6. Jadi kita dah ada titik 0, 6. Sini 0, negatif 6.
Okey, jadi ni 6 ni ada negatif dekat sebelah X. So, kita celupkan di sini lah. So, negatif 6, negatif 4, negatif 2, kosong. Dua, 4, 6. 2, 4, 6. So, 06 dekat sini. Negatif 6 kosong, negatif 6 kosong dekat sini. Jadi, kita tahu semua tadi garis padu. So, kita boleh tarik je garis. Okey. Jadi, sekarang kita akan tengok Y. Y positif, betul? Jadi, Y, okay, bila Y negatif, dia akan terbalik tau dengan dia punya simbol. Okay, bila Y positif, lagi kecil. Nampak tak? Lagi kecil maksudnya yang menghala ke bawah. Garis ni yang menghala ke bawah ialah yang ni. Nampak? Kita boleh nampak dia menghala ke bawah. Yang ni menghala ke atas. Okey. Lepas tu dah settle yang ni. Okey. Yang okay, ni boleh buat dulu. Ni Y lagi besar daripada kosong. Jadi kawasan Y lagi besar daripada kosong. Ni ialah kawasan Y sama dengan kosong. Okey, tadi ni ialah Y tolak X sama dengan 6. Yang ni Y sama dengan kosong. Dia lagi besar. Bila lagi besar, dia dekat atas lah. Jadi kawasan yang atas dan bertindan dengan ni ialah yang ni. Okey, kita dah ada 2. Okay. Yang ni Y lagi besar dari X. Jadi Y sama dengan X. Jadi kita boleh nampak kalau X sama dengan 2, Y sama dengan 2 sebab X sama dengan Y. Jadi kita boleh ambil 2 titik. Jadi sekali kita lah. Kalau X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. So saya kata asalkan muat dalam graf ni. Kalau kita nak ambil mana-mana titik pun boleh. So 0, 0, 2, 2. Jadi 2, 2 dekat sini. Nampak tak? Bila ada 2 garis, kita boleh sambung untuk jadi garis lurus. Apa ni? Saya ingat sikit. Okey. Jadi ini ialah garis Y sama dengan X. Okey, ni garis ni. Y sama dengan X. Kita tengok. Dia ni lagi besar. Y lagi besar daripada X yang menghala ke atas. Bila menghala ke atas dan bertindan dengan 2 yang sebelum ni. Okey, ni tadi Y sama dengan kosong. Dan dia menghala ke atas. Nampak tak dia ni? Kat sini. Tinggal satu je lagi untuk tutup dia. Yang ni. Okey. Jadi sama Y sama dengan negatif X tambah 6. Bila nak buat titik, kita buat sama dengan. Jadi bila X sama dengan kosong, Y sama dengan 6. Okey, ada tak? Y sama dengan 6 ada. Okey, boleh tanda. Okey, bila Y sama dengan kosong, kosong sama dengan negatif X tambah 6, X sama dengan 6. Sini kita ada titik 0, 6. Sini ada titik 6, 0. Jadi kita bertanda 0, 6 dekat sini, 6, 0 dekat sini. Jadi kita ada lagi satu garis. Tarik. Oh, straight. Tarik. Okey. Jadi sekarang kita dah ada condition terakhir. Y sama dengan negatif X tambah 6. Jadi kita tengok dia ni kalau tengok lagi kecil. Bila lagi kecil yang menghala ke bawah. Graf ni yang menghala ke bawah ialah yang ni lah yang menghala ke bawah dan bertindan dengan sebelum ni. Jadi inilah kawasan dia, nampak. Sini, sini. Ni saya tutup kawasan ni. Jadi inilah kawasan dia. Okey, jadi inilah jawapan dia.